dan juga dengan suatu majlis dan juga suatu perhimpunan yang penuh dengan keberkatan ini menjadi suatu asbab untuk kita sentiasa diampunkan dosa dan dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sentiasa diampunkan dosa-dosanya, diangkatkan darajatnya dan juga dilindungi segala keaiban dan kekurangan kami, ya Allah. Jadikanlah kami sentiasa dapat berjalan di atas landasan syariat-Mu dan juga bernaung di bawah naungan rahmat-Mu, dan pakaikanlah kami, ya Allah, dengan pakaian keimanan, ketakwaan, dan juga jadikanlah kami sentiasa berada di bawah kebaikan dan juga sentiasa diberikan keberkatan, ya Allah. Hidupkanlah kami sentiasa di dalam keadaan kesejahteraan. Jauhilah kami daripada segala penyakit jiwa dan juga penyakit akal seperti mana yang dihidapi oleh umat manusia di akhir zaman ini, daripada anxiety, daripada depression, daripada bipolar dan sebagainya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ibadah kami adalah ibadah yang bertambah baik, semakin harinya semakin khusyuk kepadamu, ya Allah. Semakin harinya semakin ikhlas kerana-Mu, ya Allah. Sehinggalah kami menemukan ajal di penghujung kehidupan kami. Wafatkanlah kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan jauhilah kami daripada kewafatan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Saat ini ataupun pada waktu yang akan datang dicabut nyawanya oleh malaikat Azrail. Adakah wafat kita itu adalah syahid? Mereka tu kena tembak, meninggal dunia, confirm syahid. Tapi kalau kita ini tiba-tiba meninggal dunia, boleh yakin ke yang kita ini mati syahid? Tak boleh yakin. Sampai kan nak dikatakan husnul khatimah pun belum tentu lagi. Kita mohon, ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam keadaan yang mulia dan matikanlah kami dalam keadaan yang syahid. Jika tidak mungkin keadaan sedemikian, maka meninggalkanlah kami dalam keadaan yang husnul khatimah. Hadirin dan rahmati saya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sedang berlaku sebenarnya di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Isu yang berlaku di zaman sekarang ini bukannya isu berkenaan dengan suatu bangsa dan juga dengan suatu kerakyatan. Dia adalah isu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia. Apa yang dilakukan oleh rejim Israel, rejim Zionis terhadap orang-orang Palestin, tak kisah Palestin itu sebenarnya mewakili lebih kurang 94% orang-orang Islam, dan yang lainnya 6% bukan Islam. Ada orang Kristian dalam Palestin. Ada orang Kristian dalam Palestin. Tetapi yang mereka itu pening, tak kira agama. Yang mati itu tak kisah. Walaupun ada orang Kristian di dalam itu, walaupun siapa sahaja pun di dalam itu, dibunuh. Yang mereka mahukan sebenarnya adalah mencabar kedudukan dan juga mencabar kemampuan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berlaku sebenarnya, kalaulah mereka itu subhanallah menyerang dalam bentuk aqaid ataupun aqidah, nescaya kita semua kena serang seluruh dunia. Nescaya mereka memilih orang-orang. Mereka pilih orang yang beriman saja untuk dibunuh. Tapi ini tak ada secara rawak habis. Malahan mereka sasarkan tempat orang-orang umum lagi. Astaghfirullahaladzim. Menyasarkan hospital, sekolah, masjid. Astaghfirullahaladzim. Ini adalah suatu
perkara ibarat nak mencabar, nak memberitahu, wahai umat Muhammad, wahai orang-orang Islam, keadaan kamu sekarang telah pun menjadi terlalu lemah. Buktinya, kami akan membakar, kami akan membinasakan, kami akan meledakkan salah satu daripada negara-negara yang engkau cintai, negara-negara yang terdapat tanah suci padanya. Sekarang ini kalau aku buat begitu, kami buat sebegitu, kamu boleh buat apa? Sekarang ni rejim Zionis Israel ni, dia salah satu daripada rejim-rejim orang-orang yang memusuhi agama. Yang memusuhi agama ni bukan sahaja Israel, habis semua bangsa pun ada musuh kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apabila mereka lakukan sedemikian, mereka ibarat nak mengatakan, kami lakukan sedemikian, apa yang engkau boleh buat wahai dunia Islam? Yang kita boleh buat zaman sekarang tunjukkan perasaan. Yang boleh kita buat sekarang adalah memboikot qunut nazilah. Tetapi adakah lebih daripada itu kita boleh lakukan? Kita boleh hentikan tangan-tangan mereka daripada pengeboman dan juga pembunuhan. Kita boleh berhentikan mereka punya perbuatan daripada apa yang mereka lakukan. Sampaikan dunia ataupun negara Islam terkuat sekalipun tak berani ambil tindakan. Sebenarnya kita satu keluarga yang kita buat sekarang kutipan tabung tu untuk pelarian dan juga orang-orang yang ditimpa daripada mangsa peperangan. Adapun perangnya itu, kita ibarat tutup telinga, tutup mata, tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Subhanallah. Kerana apa? Umat Muhammad telah pun menjadi lemah. Apa yang berlaku sebenarnya? Rasulullah SAW telah memberikan satu peringatan kepada kita semua sebenarnya. Pada suatu masa Rasulullah SAW pernah ingin menghadiri suatu halaqah jamuan makanan. Lalu Rasulullah duduk bersama dengan para sahabat yang besar, seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar dan juga para sahabat yang lain. Dalam satu halaqah ada 5 ataupun 6 orang. Lalu dihidangkan makanan di antara mereka di tengah-tengah halaqah tersebut. Sunnah makan duduk atas lantai, buat halaqah. Buat halaqah keliling, makan dekat tengah-tengah makan makanan. Orang dulu-dulu buat, sekarang tak buat. Bila kita buat macam ini, barulah ada sunnah-sunnah yang lain. Atas talam tu semuanya makanan serupa. Lauknya duduk tengah, tak beza-beza. Waktu itulah baru boleh kita katakan, kata Rasulullah, ya ulam, kul biyaminik, sambillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai budak kecil, ada seorang budak makan dengan Rasulullah, dia pun ambil makanan yang paling jauh sekali. Kata Rasulullah, ya ulam, sambillah, sebutkan bismillah, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu, wa kul mimma yalik, dan makan daripada yang paling hampir dengan kamu. Barulah benda ni praktikal. Kalau kita makan kat atas meja tu ada pinggan-pinggan. Pelajar yang disayangi ustaz, contohlah. Maksudnya orang yang lebih afdal di kalangan kita, mulakan makan. Tapi pada waktu itu yang paling afdal dekat halaqah adalah Rasulullah. Tapi Rasulullah terlewat untuk menjamah makanan. Maka pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjamah makanan terlebih dahulu. Kerana di dalam halaqah yang paling tua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lebih tua daripada Rasulullah, lebih kurang dalam 2 ke 3 tahun. Rasulullah SAW muda sedikit daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu di dalam halaqah itu yang paling tua adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun menjamah makanan. Maksudnya ambil makan, suap dulu. Tiba-tiba Rasulullah SAW pun mengalirkan air mata.
Bukan sedikit malahan mengalir air mata yang begitu deras. Maksudnya menangis dalam keadaan yang begitu hebat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun merasakan terkesan. Boleh jadi aku punya perbuatan yang menyebabkan Rasulullah SAW bersedih. Lalu ditanya kepada Rasulullah oleh Sayyidina Abu Bakar. Katanya, ya Rasulullah, lima abkaita ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, apa yang menyebabkan Tuhan menangis wahai Nabi Muhammad? Maka Rasulullah SAW pun bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a aklatu ala qas'atiha. Aku takut umat aku nanti di akhir zaman diratah-ratah oleh umat-umat yang lain, seperti mana semut-semut hitam yang datang meratah menghurung makanan yang jatuh di lantai. Rasulullah SAW menyifatkan umat Muhammad sebagai qas'ah, kama tada'a aklatu ala qas'atiha, seperti mana tada'a memanggil-manggil, woi nyung datang ramai-ramai, aklatu semut-semut hitam ala qas'atiha menghurung makanan jatuh ke lantai. Kalaulah makanan daripada pinggan, kita ambil satu suap, namanya qita'ah dalam bahasa Arab. Qita'ah, qaf ta ain ta marbutah, qita'ah. Tapi kalau kita ambil suapan pun nak suap ke mulut, tapi ada cobisan jatuh ke lantai, itu namanya qas'ah. Qaf sad